Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Dr. Fazilah binti Razali dan rakan-rakan sekalian. Jadi kami daripada Kumpulan 8 hari ini ingin membentangkan kelab yang telah kami pilih iaitu Kelab Silat Seni Gayung. Next. Sebelum memulakan pembentangan, ingin saya memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama adalah Muhammad Faiz bin Kamar Zailan. Yang kedua Muhammad Izzat Aiman bin Muhammad Nur Zaini. Yang ketiga Nurul Syazwani binti Askizau dan saya sendiri Muhammad Nur Firdaus bin Amran. Jadi pengenalan untuk kelab silat. Jadi apa itu silat? Silat adalah merujuk kepada satu seni permainan atau kepandaian berjuang dengan menggunakan ketangkasan menyerang dan mempertahankan diri terutama bagi bangsa Melayu dan di Nusantara yang telah diamalkan berkurun lamanya. Ia menggunakan kaedah berlawan tradisi sama ada menggunakan atau tidak menggunakan senjata. Seni mempertahankan diri atau silat ini bukanlah sesuatu yang baru di Malaysia kerana ia merupakan salah satu seni budaya yang telah dipelihara sejak sekian lamanya. Sejak daripada peringkat sekolah rendah lagi, kebiasaannya kita telah diperkenalkan dengan seni silat untuk memperkenalkan budaya dan ilmu mempertahankan diri ini. Dan seterusnya mengikut rekod yang telah dicatatkan, terdapat hampir 360 jenis silat yang diamalkan dan mempunyai pengikut tersendiri sama ada di Malaysia, Nusantara maupun di dunia. Di Malaysia terdapat beberapa jenis silat yang terkenal dan menjadi nadi utama dalam mempertahankan seni budaya ini seperti silat seni gayung, silat seni gayang, silat cekak, silat bunga, silat harimau dan sebagainya. Jadi pada hakikat sebenarnya di peringkat awal umur atau bermula peringkat sekolah rendah lagi, seseorang individu ini perlu didedahkan dan dengan mengenal seni persilatan kerana ia bukan sahaja memberi satu bentuk pengajaran tetapi memberi banyak manfaat yang boleh diperolehi bukan sahaja untuk kekuatan diri tetapi dalam masa yang sama dapat meningkatkan kekuatan fizikal, mental serta menjadi salah satu aktiviti jasmani kepada mereka. Nilai dan manfaat yang diperoleh ini tidak dapat diperoleh melalui buku teks namun ia bersifat praktikal dan empirikal serta penghayatan yang mendalam. Next slide. Jadi kami telah menamakan kelab kami adalah Kelab Silat Seni Gayung yang mana kebanyakan kelab juga menggunakan nama yang sama. Dan kenapa kami memilih silat seni gayung? Kerana ia merupakan salah satu jenis silat yang popular di Malaysia. Jadi bagi moto kelab pula kami menggunakan moto daripada Persatuan Silat Seni Gayung Malaysia di mana motonya ialah kata bersahut gayung bersambut yang bermaksud sekiranya musuh bersilat menggunakan kata-kata maka hikmat kebijaksanaan akal atau kepetahan lidah yang akan dipertarungkan dan andai kata seseorang musuh itu bertindak menggunakan kekuatan fizikal maka serangan tersebut disambut dengan pencak silat atau bergayung. Seterusnya ialah logo bagi kelab kami. Jadi inilah logo yang telah kami cipta untuk Kelab Silat Seni Gayung. Next slide. Bagi visi ialah untuk melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran mempertahankan diri dalam membina kekuatan fizikal serta aktif di dalam aktiviti kokurikulum. Dan bagi misi pula adalah melibatkan pelajar secara aktif dalam kegiatan kokurikulum di sekolah. Hal ini disebabkan kebanyakan pelajar agak kurang melibatkan diri di dalam aktiviti kokurikulum di sekolah. Yang kedua adalah untuk memberi peluang kepada pelajar mempelajari seni mempertahankan diri daripada peringkat sekolah lagi. Jadi mereka dapat memupuk kekuatan diri daripada peringkat awal lagi. Seterusnya adalah memastikan seni silat terus mempunyai pelapis masa depan untuk mempertahankan seni persilatan Melayu ini kerana seni persilatan Melayu ini agak kurang popular pada masa kini dan kita ingin menaikkan semula seni persilatan di Malaysia. Next slide. Jadi yang kedua adalah analisis keperluan dan tujuan kami mengkaji adalah untuk mengetahui sejauh mana kebertahuan pelajar berkaitan kelab silat seni gayung dan lokasi analisis ini dilakukan adalah Fakulti Pengajian Pendidikan dan seramai 40 orang daripada mahasiswa Fakulti Pengajian Pendidikan telah dipilih secara rawak dan instrumen yang kami gunakan adalah borang soal sidik melalui Google Form. Jadi
Untuk analisis keperluan terdapat dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bagi bahagian A ialah latar belakang responden yang mengandungi umur, jantina dan bangsa responden, dan bahagian B ialah pengetahuan responden mengenai seni persilatan dan pandangan tentang penubuhan kelab silat, yang mana kami menganalisis pengetahuan responden mengenai seni persilatan dan pandangan mereka terhadap penubuhan kelab silat di sekolah. Next slide. Jadi untuk bahagian A iaitu latar belakang, yang pertama adalah umur. Jadi berdasarkan analisis yang telah kami jalankan, bagi seramai 40 orang responden, majoriti responden iaitu 30 orang responden atau 75% adalah berumur antara 19 hingga 22 tahun, dan 10 orang responden adalah lingkungan umur 23 hingga 25 tahun, dan tiada responden yang berumur antara 26 tahun ke atas. Next slide. Bagi jantina pula, berdasarkan cartapai ini, 18 orang responden bersamaan 45% merupakan responden lelaki, manakala 22 orang responden bersamaan 55% adalah responden perempuan. Next slide. Jadi untuk bangsa pula, berdasarkan analisis ini, majoriti responden adalah berbangsa Melayu, iaitu seramai 34 orang, diikuti oleh lain-lain bangsa seramai 3 orang, diikuti pula oleh berbangsa Cina seramai 2 orang, dan berbangsa India seramai 1 orang. Next slide. Bagi bahagian B iaitu pengetahuan responden mengenai seni persilatan dan pandangan mereka tentang penubuhan kelab silat. Jadi untuk soalan pertama adalah berkaitan adakah mereka tahu apa itu seni silat? Majoriti mereka seramai 36 orang atau 90% mengetahui tentang apa itu seni silat, dan ada juga segelintir responden iaitu seramai 4 orang atau 10% tidak mengetahui tentang silat. Next. Bagi soalan kedua adalah apakah jenis-jenis silat yang mereka tahu? Kebanyakan atau majoriti responden mengetahui tentang kewujudan silat gayung. Jadi disebabkan itu kami telah memilih untuk memilih kelab silat seni gayung. Seterusnya diikuti oleh silat cekak seramai 27.5% ataupun 11 orang. Dan ada yang tidak mengetahui tentang jenis-jenis silat, iaitu seramai 3 orang, dan silat harimau serta silat keris seramai masing-masing mencatatkan seorang responden yang mengetahuinya. Bagi soalan ketiga iaitu adakah mereka pernah menyertai silat, majoriti responden seramai 75% ataupun 30 orang tidak pernah menyertai silat, dan 25% ataupun 10 orang pernah menyertai silat. Next slide. Bagi soalan keempat iaitu lingkungan umur yang manakah sesuai untuk menyertai silat, majoriti responden berpendapat bahawa lingkungan umur 13 hingga 17 tahun adalah sesuai ataupun sesuai untuk menyertai silat, iaitu seramai 23 orang responden telah memilih lingkungan umur tersebut, diikuti oleh berumur 7 hingga 12 tahun iaitu seramai 10 orang responden telah memilih, dan 18 tahun ke atas iaitu 17 orang responden ataupun 7 orang responden ataupun 17.5%. Bagi soalan kelima adalah faktor yang mendorong mereka untuk menyertai silat. Majoriti mereka berpendapat bahawa mempelajari silat adalah untuk mempertahankan diri, yang mana 32 orang ataupun 80% responden telah memilih faktor tersebut, diikuti oleh memartabatkan seni warisan Melayu iaitu seramai 5 orang, diikuti pula oleh mencungkil dan menggilat bakat sebanyak 5% ataupun 2 orang, dan akhir sekali untuk kesihatan diri iaitu satu orang telah memilih faktor tersebut. Next slide. Bagi soalan keenam adalah pendapat mereka kenapa seni silat ini penting untuk dipelajari. Majoriti responden
berpendapat ialah untuk mempertahankan diri, iaitu seramai 30 orang responden ataupun 77.5%, diikuti oleh meningkatkan kemahiran insaniah seramai 6 orang, dan yang terakhir sekali adalah mengurangkan tekanan atau stres, iaitu seramai 3 orang responden telah memilih telah berpendapat kenapa ia penting untuk dipelajari. Next, soalan ke-7 adalah adakah mereka berminat untuk menyertai silat? Kebanyakan responden menyatakan mereka berminat, iaitu seramai 31 orang, dan 9 orang responden atau 22.5% menyatakan mereka tidak berminat untuk menyertai silat. Bagi soalan ke-8, wajarkah seni silat diwujudkan di sekolah? Majoriti atau kesemua responden bersetuju dan berpendapat ia wajar untuk ditubuhkan di sekolah. Dan soalan terakhir adalah dari manakah mereka mengetahui tentang seni silat? Majoriti responden mengetahui melalui sekolah, iaitu seramai 23 orang, diikuti oleh sosial media seramai 7 orang, dan seterusnya diikuti oleh lain-lain sumber seramai 6 orang, dan akhir sekali melalui rakan sebaya seramai 4 orang. Seterusnya adalah berkaitan pernyataan falsafah. Jadi bagi kelab silat ini, pernyataan falsafahnya adalah untuk memaksimumkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan-kepatuhan dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Jadi usaha ini adalah berhasrat untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kebahagiaan diri di samping menyumbang kepada keamanan dan kemajuan masyarakat dan negara. Jadi untuk huraian pernyataan falsafah, ia adalah untuk melahirkan individu yang seimbang dari segala aspek sama ada jasmani, emosi, rohani dan intelek dalam usaha membantu mempertahankan seni budaya persilatan Melayu secara mampan. Selain itu, ia juga bertujuan untuk melahirkan insan yang cinta akan kesenian Melayu dan membentuk moral insan yang kental, kuat dan berkeupayaan menghadapi permasalahan yang timbul sama ada berbentuk zahir atau batin demi mempertahankan keselamatan diri dan orang sekeliling demi kesejahteraan sejagat. Melalui penglibatan di dalam kelab silat ini juga, seseorang individu atau pelajar ini akan mengenal pasti kelemahan diri mereka terutama dalam mempertahankan diri dan berusaha untuk memperbaiki kelemahan dengan mempelajari seni persilatan diri yang mempunyai pelbagai variasi. Ia bukan sahaja untuk membentuk kekuatan dari segi fizikal, namun turut membentuk kekuatan mental. Melalui penglibatan di dalam kelab silat di sekolah, ia akan menjadikan seseorang pelajar ini dapat membentuk nilai positif dalam diri mereka sejak peringkat awal lagi. Rasionalnya penubuhan kelab silat di sekolah adalah usaha untuk membina warga negara Malaysia yang berilmu, berkeupayaan tinggi dan memberi khidmat bakti dalam menyumbang keharmonian dan keamanan negara. Jadi dengan wujudnya kelab silat di sekolah, ia bukan sahaja dapat mempertingkatkan ilmu mempertahankan diri, malah dapat membentuk sikap disiplin yang jelas sangat penting dalam seni mempertahankan diri ini. Mereka yang menyertai kelab silat boleh bertindak sebagai individu yang mempertahankan seni persilatan di tanah Melayu dan menjadi model atau daya tarikan kepada orang lain untuk turut sama menyertai kelab silat. Tuntasnya, kelab silat ini sangat jelas memberi kebaikan kepada pelajar bukan sahaja dari aspek kekuatan fizikal, malah memenuhi nilai kesempurnaan diri yang perlu ada dalam diri mereka. Melalui kelab silat juga, individu yang baik dapat dibentuk bagi melahirkan anak bangsa yang berjaya pada masa akan datang, malah ia juga dapat mempertahankan seni mempertahankan diri di Malaysia supaya tidak hilang dari bumi Nusantara ini. Sekian sahaja daripada saya serahkan pembentangan kepada pembentang seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan sambung perbincangan dengan konsep program. Jadi ada 4 konsep program yang kami gunakan. Yang pertama, menggunakan perkhidmatan daripada pengajar luar sebagai pengajar dalam mengendalikan silat. Yang kedua, pendidikan jasmani dan kesihatan sebagai elemen merentas kurikulum. Yang ketiga, menggunakan pendekatan teknikal saintifik. Dan yang keempat, pembentukan jati diri sahsiah pelajar dapat dibentuk. Next. Okey, untuk konsep yang pertama, menggunakan perkhidmatan daripada pengajar luar. Okey, pengajar yang dipilih
telah memenuhi kriteria yang tepat supaya pelajar dapat memahami erti sebenar seni mempertahankan diri selain meningkatkan tahap kesihatan dan juga kecerdasan fizikal. Selain itu, pengajar juga telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM, di mana mereka telah menetapkan syarat yang ketat untuk memastikan pengajar-pengajar luar ni dia tiada unsur khurafat ataupun membuat aktiviti yang dapat memesongkan pelajar. Jadi pelajar tak perlu takut kerana pengajar yang dipilih telah mempunyai kemahiran dan juga pengalaman di mana mereka dapat menyampaikan pengetahuan dan juga membantu pelajar secara teori dan praktikal dengan baik. Yang kedua, pendidikan jasmani dan kesihatan sebagai elemen merentas kurikulum ataupun EMK. Jadi kelab ini telah memenuhi kriteria yang telah ada di dalam pendidikan jasmani dan kesihatan. Okey, dalam subjek itu sendiri telah menerangkan kepentingan kesyakaran fizikal, amalan gaya hidup sihat, pemakanan yang seimbang dan juga sebagainya. Jadi guru memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan pelajar mengetahui dan memahaminya dengan jelas. Kerana perkara ini adalah sangat penting yang bukan sahaja dapat diguna pakai di sekolah, malah dalam kehidupan pelajar itu sendiri. Okey, selain itu, kelab ini juga merupakan salah satu inisiatif dalam mengurangkan dan mengelakkan pelajar daripada mempunyai tekanan masalah dan juga terjebak dengan melakukan aktiviti yang tidak berfaedah. Jadi dalam mencapai kesihatan fizikal, mental yang baik, kelab ini juga sebenarnya dapat membantu pelajar dalam mencapai kemahiran sosial yang baik. Memandangkan kelab ni memerlukan interaksi dua hala antara pengajar dan juga pelajar. Jadi mereka akan berkomunikasi secara kerap dan selanjutnya akan membantu dalam memodelkan kemahiran sosial. Next slide. Yang ketiga, menggunakan pendekatan teknikal saintifik. Jadi pendekatan ini diambil memandangkan hasil yang baik akan terbentuk dengan adanya proses yang tegas di samping dapat memperkembangkan reka bentuk kurikulum program dan dapat dinilai hasilnya. Tabah sendiri telah mengusulkan 7 langkah dalam mengembangkan sesuatu kurikulum di mana dapat membantu proses perkembangan berjalan dengan lancar. Jadi pendekatan ini akan memudahkan lagi pelaksanaan dan juga penilaian sesuatu aktiviti di mana ini akan menjadi lebih mudah memandangkan organisasi pengalaman dan pembelajaran telah dirancang dengan teliti. Proses perancangan yang tegas, teratur dan juga sistematik akan memudahkan lagi pelaksanaan kelab ini. Dan yang terakhir adalah pembentukan jati diri, sahsiah pelajar dapat dibentuk. Jati diri dan juga sahsiah bukan sahaja memainkan peranan penting, malah menjadi lambang identiti seseorang. Walaupun secara dasarnya pelajar tidak diterangkan ataupun diajar secara terperinci sifat-sifat ini, namun sifat terpuji ini akan lahir secara semula jadi dengan pengajaran dan juga pembelajaran yang efektif. Samping itu, aktiviti ini juga seimbang daripada segi ilmu, amal, agama dan juga kemahiran seseorang individu. Jadi tidak tertumpu kepada sesuatu sahaja. Jadi pendidikan dengan cara ini bukan sahaja dapat membentuk jati diri, malah merupakan satu pembentukan ilmu kehidupan di dunia dan di akhirat juga. Okey, sekian, terima kasih. Okey, seterusnya adalah matlamat. Jadi kelab silat ini ditubuhkan dengan mematlamatkan untuk menyemal dan mengukuhkan rasa cinta para murid-murid terhadap warisan budaya bangsa. Selain itu juga dapat melahirkan generasi yang bersikap positif, sabar, berani menghadapi cabaran dan yakin pada diri serta menyediakan pelbagai aktiviti silat di sekolah. Sejak 1988 lagi, KPM menggubal falsafah pendidikan kebangsaan sebagai prinsip mengembangkan sahsiah pelajar sebagai agenda utama.
Jika dilaksanakan akan mengukuhkan lagi usaha KPM untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial selaras dengan tuntutan falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi dengan pelaksanaan itu nanti kita yakin seni bela diri Melayu itu akan terus dimartabatkan. Negara ini mempunyai pelbagai jenis seni mempertahankan diri masing-masing dengan seni yang tersendiri dan mempunyai peminat setia dari seluruh negara. Jadi sarana itu membantu pihak sekolah dalam usaha membangunkan model insan agar tidak melupakan dan meminggirkan identiti nasional. Bangsa yang tidak menghormati identitinya akan hilang rasa cintanya terhadap jati diri. Jadi pengaruh budaya dan kehidupan barat semakin menghakis kecintaan terhadap identiti kaum Melayu sehingga lemah dalam mempertahankan maruah negara dan tanah air. Oleh itu, pembudayaan seni bela diri dari peringkat sekolah hingga ke pengajian tinggi akan memberi impak jangka panjang kepada usaha menyelamatkan akhlak dan budi pekerti agar tidak leka dengan masa depan negara dan bangsa. Next. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai objektif untuk kelab silat seni gayung. Yang pertama adalah mencungkil dan melahirkan bakat-bakat baharu dalam kalangan aspek seni mempertahankan diri. So dari segi huraiannya adalah seperti yang kita ketahui, silat seni gayung telah dipelajari dan diamalkan oleh generasi terdahulu sebagai perisai dalam mempraktikkan ilmu mempertahankan diri. Namun begitu, pengalaman ataupun pembelajaran ilmu persilatan semakin pudar disebabkan peredaran zaman yang berlaku. Disebabkan perkembangan teknologi, generasi kini lebih gemar terhadap teknologi digital dan kurang berminat dengan seni tradisi yang telah lama diamalkan oleh nenek moyang mereka. Oleh itu, untuk mengelakkan ketandusan dan kehilangan seni persilatan terutamanya di Malaysia, pihak atau badan induk yang terlibat haruslah bertanggungjawablah untuk mempertahankan seni Melayu daripada ditelan zaman. Dari segi rasionalnya, dengan melahirkan bakat-bakat baru dalam kalangan pelajar, seni silat tidak akan hilang ditelan zaman kerana ini masih mempunyai generasi baru yang terus mengamalkannya. Melalui seni persilatan, ia bukan sahaja membantu pelajar dalam mempunyai seni mempertahankan diri, namun mereka juga dapat menggunakan ilmu mempertahankan diri tersebut dalam membantu orang lain yang berada dalam kesusahan. Sebagai contoh, apabila mereka berhadapan dengan orang yang berada dalam kesusahan seperti samsil jalanan, mereka boleh menggunakan kekuatan dan teknik mempertahankan diri yang telah dipelajari untuk membantu mangsa tersebut. Yang kedua adalah melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek ataupun dikenali sebagai teori yang selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Maka dari segi huraian, pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dari segi rasionalnya, pada masa kini sekolah perlu melahirkan pelajar yang cemerlang, bukan sahaja dari akademik, malahan segi co-curriculum. Proses pengajaran dan pembelajaran PDP juga penting bagi pencapaian akademik. Namun begitu, dengan hanya pembelajaran secara teori sepanjang masa akan mudah untuk pelajar mendapat tekanan. Ini kerana dari segi berdasarkan tajuk Arifin Nordin 1993 menyatakan bahawa bangsa yang kuat serta tidak hanya bergantung pada kekuatan fizikal yang bercorakkan kebudayaan dan teknologi. Oleh itu, melalui aktiviti yang dijalankan dalam kelab ini, pelajar juga dapat dilihat mampu untuk mengurus serta mengawal emosi dengan stabil dan lebih matang. Yang ketiga adalah berkenaan sebuah medium penyatuan kepada pelajar yang mempunyai minat dalam pelbagai bidang seni mempertahankan diri. Maka dari segi uraian masa pustaka, dari segi keempat, penyatuan bermaksud sesuatu perkara yang perihal yang menyatukan. Ini bermakna penyatuan adalah satu medium untuk mengumpulkan atau membentuk satu organisasi yang utuh. Proses
penyatuan perlu mendapat kerjasama daripada semua pihak untuk membentuk satu entiti yang kukuh. Dari segi rasionalnya, penyatuan atau persepaduan merupakan satu medium dalam mewujudkan keharmonian dan keamanan dalam sesebuah kelompok maupun negara, kerana seperti yang kita sedia maklum bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang unik, mempunyai variasi kaum yang berpelbagai. Jadi dengan itu, ia telah menyebabkan nilai penyatuan dan perpaduan telah mula dibentuk sejak kecil lagi melalui pergaulan dengan berbilang bangsa. Yang terakhir adalah meningkatkan keberanian serta keyakinan terhadap diri pelajar. Maka dari segi huraiannya, keberanian merupakan satu sifat yang amat penting dan perlu diperoleh oleh pelajar. Namun begitu, sifat tersebut adalah tidak mudah untuk diperoleh bagi setiap pelajar. Keberanian yang bukanlah keberanian fizikal, akan tetapi keberanian moral. Maka apa yang dimaksudkan dengan keberanian moral adalah ianya berkait rapat dengan etika dan integriti mana-mana pelajar atau masyarakat. Keberanian bukannya sebagai kehilangan rasa takut, tetapi lebih pada pertimbangan ke atas sesuatu yang lebih penting daripada rasa takut. Perasaan takut adalah biasa yang dialami oleh manusia. Dengan perasaan takut juga kita akan lebih berhati-hati untuk membuat sebarang perancangan. Maka dari segi rasionalnya, kita dapat lihat pada masa kini pelbagai jenis isu bukan sahaja dari segi mental, malahan fizikal yang menjadi punca utama kepada para pelajar takut untuk berhadapan dengan sesuatu masalah. Isu buli pada masa kini semakin meningkat dari semasa ke semasa. Perbuatan buli bukanlah sesuatu yang kecil dan perlu dianggap biasa. Telah ramai pelajar yang terkorban dan terlibat dengan kes buli. Oleh itu, dengan meningkatkan keberanian serta keyakinan terhadap diri pelajar mampu memberi impak yang lebih positif kepada para pelajar. Seterusnya saya menyerahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih Izzat. Jadi seterusnya saya sambung untuk pengalaman pembelajaran. Jadi apa itu pengalaman pembelajaran adalah bermaksud satu tindak balas atau reaksi antara ahli kelab dengan keadaan yang ditemui dalam situasi sebenar yang mereka hadapi atau alami. Pengalaman pembelajaran ini merupakan satu tingkah laku ahli kelab yang memerlukan penglibatan yang aktif dalam kalangan mereka. Walaupun luaran ahli kelab nampak sama, tetapi pengalaman yang diperolehi oleh seseorang atau setiap ahli individu adalah berbeza kerana mengikut minat dan latar belakang ahli kelab, sesuatu ahli kelab tersebut. Ini kerana wujud dalam kalangan ahli kelab yang mempunyai kelebihan atau mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih tinggi hasil daripada pengalaman pembelajaran yang telah mereka lalui kerana sifat keterujaan atau minat yang mendalam berbanding ahli kelab yang lain terhadap kelab tersebut. Walau bagaimanapun kita tidak mahu hanya segelintir pelajar yang berminat dan teruja terhadap sesuatu kelab tersebut. Jadi dengan hal tersebut, guru-guru pendamping perlu bertindaklah dengan lebih proaktif bagi memastikan semua pelajar memperolehi ilmu pengetahuan, kemahiran yang disampaikan secara semaksimum mungkin tanpa mempunyai pelajar yang ketinggalan. Oleh itu, dalam usaha untuk mencapai objektif dan pernyataan falsafah yang dipegang, pengalaman pembelajaran yang dijalankan adalah terbahagi kepada dua bahagian, iaitu isi kandungan dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Bagi isi kandungan terdapat 3 domain utama, iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai. Saya akan memberikan kepada Faiz untuk meneruskan pembentangan tersebut. Seterusnya berikut adalah pengetahuan, kemahiran dan nilai. Jadinya pengetahuan, domain ini mendedahkan kepada pelajar berkaitan aktiviti yang dijalankan sebagai pengisian pengetahuan umum bagi perkara-perkara asas. Seterusnya menitik beratkan beberapa perkara seperti konsep atau jenis aktiviti, disiplin dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Yang kedua adalah kemahiran. Pelaksanaan kemahiran ini dijalankan selari dengan pelaksanaan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang yang akan dijalankan secara individu atau berkumpulan sama ada di dalam atau di luar kelas bagi memberi kefahaman yang lebih kepada ahli kelab. Yang ketiga berkenaan dengan nilai. Jadi satu gabungan yang perlu diaplikasikan dengan domain pengetahuan dan kemahiran. Nilai menjadi antara objektif utama untuk melahirkan seorang pelajar
yang mempunyai jati diri seorang individu yang mempunyai kekuatan fizikal dan mental. Okay, next slide. Okay, berikut apakah yang pelajar akan memperoleh berkaitan dengan pengetahuan. Jadi yang pertama berkaitan dengan pengenalan tentang kelab silat, iaitu pengetahuan adalah perihal mengetahui kepandaian dan kebijaksanaan. Jadi pengenalan sesebuah kelab amatlah penting untuk dilakukan sebagai usaha untuk memperkenalkan kepada pelajar mengenai makna istilah silat dan juga tujuan manusia menceburkan diri dalam aktiviti seni bela diri silat. Jadi perkataan tujuan di sini membawa maksud sebab mengapa sesuatu perkara itu dilakukan atau dicipta. Jadi ia amat penting agar kita dapat mengetahui dan menggariskan manfaat atau faedah yang bakal diperolehi apabila sesuatu perkara itu dilaksanakan. Okey, seterusnya pengenalan konsep dan jenis silat. Jadinya pengenalan konsep dan jenis seni bela diri silat ini dilihat amat penting untuk dilakukan. Hal ini kerana kita tidak mahu persilatan ini dilihat sebagai sebuah konsep kerja yang sempit yang hanya sinonim dengan membela diri sahaja. Jadi jenis-jenis dan konsep yang diperkenalkan boleh membuka mata pelajar dan menyuntik semangat dalam diri mereka untuk menjadi seorang ahli silat. Melalui pengenalan jenis-jenis silat ini, para pelajar boleh mencari jenis silat yang bagaimana menjadi minat mereka dan amat sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan mereka untuk melaksanakannya. Okey, seterusnya adalah etika menjalankan aktiviti silat. Jadinya umum sedia maklum bahawa kegiatan seni bela diri silat merupakan sejenis permainan dengan menggunakan ketangkasan dan bertahankan diri. Jadi silat lebih dikenali dalam sosial budaya Melayu sebagai permainan tradisi rakyat, iaitu permainan yang dapat mengekalkan ilmu kepahlawanan atau seni perang Melayu dalam membentuk seni rakyat. Jadi maka persembahan permainan silat atau pertandingan silat kerap diiringi paduan pergenangan silat yang kini dikenali sebagai muzik silat. Jadi etika dan jadi pelajar harus tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan apabila menyertai ahli kelab silat ini. Aktiviti silat iaitu bukan demi kepentingan diri semata-mata. Okey, seterusnya adalah aplikasi aktiviti silat dalam kehidupan seharian. Kebanyakan pelajar di peringkat remaja tidak mengambil berat maupun mengambil tahu tentang aktiviti silat kerana menganggap aktiviti ini akan mencederakan fizikal mereka. Jadi oleh itu kelab ini diharapkan dapat memberi ruang dan peluang kepada pelajar untuk bagi aktif sekaligus dapat memberi manfaat ke atas diri sendiri dan ke arah kebaikan. Okey, seterusnya adalah kemahiran. Next slide. Okey, kemahiran. Yang pertama adalah kemahiran melindungi keselamatan diri dalam seni mempertahankan diri. Jadi kemahiran melindungi keselamatan diri haruslah menjadi aspek penting yang perlu ada pada setiap pelajar memandangkan berbagai kes yang telah muncul berkaitan pelajar telah tersebar ketika ini. Jadi kemahiran melindungi keselamatan diri juga sangat penting apabila para pelajar dapat mengaplikasikan dalam kehidupan seharian untuk melakukan aktiviti seni mempertahankan diri dengan bersedia menghadapi pelbagai lapisan masyarakat. Yang kedua, kemahiran komunikasi dua hala yang efektif. Kemahiran komunikasi sememangnya dapat dipupuk dalam diri setiap pelajar untuk lebih berkeyakinan dalam mewujudkan interaksi atau komunikasi dengan orang lain. Komunikasi juga sangat penting apabila para pelajar dapat mengaplikasikan dalam kehidupan seharian untuk perkongsian melakukan aktiviti silat dengan pelbagai lapisan masyarakat. Hal ini akan perasaan malu dapat dihakis apabila seseorang itu mempunyai tahap komunikasi yang tinggi sekaligus mampu membina hubungan baru dengan orang lain. Sebagai pelajar yang berdaya saing, wajar untuk menguasai ilmu komunikasi dengan lebih berkesan. Seterusnya yang ketiga adalah kemahiran mendisiplinkan diri. Disiplin diri adalah kemampuan untuk mengikut peraturan yang dikenakan secara peribadi dengan ketertiban dan konsentrasi dan hanya menggunakan kemahuan.
Jadi antara kepentingan disiplin diri dalam kalangan pelajar adalah ia dapat membentuk tingkah laku yang baik. Peraturan-peraturan yang direncanakan bagi memudahkan pengurusan pelajar di sekolah adalah garis panduan yang menentukan tahap disiplin mereka. Jadi pihak sekolah pasti memberikan sebagai contoh salinan buku peraturan kepada setiap murid, tetapi secara amnya tidak diambil endah oleh mereka. Jadi sekiranya murid mematuhi setiap peraturan sekolah, maka masalah disiplin akan berkurang dan sastra diri akan menjadi lebih baik. Okay, next slide. Okay, yang ketiga adalah dari segi aspek nilai. Nilai yang terkandung dalam pengisian boleh dibahagikan kepada 3, iaitu terhadap ahli kelab, masyarakat dan diri sendiri. Yang pertama, ahli kelab. Pada masa kini boleh dilihat kebanyakan pelajar lebih menekankan terhadap pelajaran berbanding menggunakan masa yang ada untuk melakukan aktiviti riadah. Oleh itu, dengan adanya kelab silat ini, sedikit sebanyak dapat menarik minat para pelajar untuk melakukan aktiviti riadah. Kelab silat yang mempunyai kelainan seperti aktiviti senaman yang digabungkan dengan teknik dalam bela diri, membantu pelajar memupuk minat terhadap aktiviti senaman. Oleh yang demikian, pentingnya kerjasama antara ahli kelab supaya dapat menghasilkan organisasi kelab yang bagus serta berpanjangan. Jadi yang kedua adalah sikap terhadap masyarakat pula. Masalah sosial dalam kalangan remaja amat membimbangkan semua pihak pada waktu ini adalah disebabkan oleh kurangnya nilai kesedaran dalam diri para remaja. Jadi sekolah memainkan peranan yang penting untuk memberikan kesedaran kepada para pelajar melalui aktiviti yang dapat memupuk nilai kesedaran dalam diri para pelajar. Perubahan kelab silat dapat mengharap nilai kesedaran dalam minda dan jiwa para pelajar. Melalui aktiviti seni bela diri yang menyihatkan ini, diharapkan dapat melahirkan pelajar yang sihat dari segi mental dan fizikal serta dapat menjadi harapan negara pada masa akan datang. Dan yang ketiga merupakan sikap terhadap diri sendiri, iaitu meliputi nilai rajin, nilai keberanian, nilai tidak mudah putus asa dan nilai kerjasama antara ahli kelab. Okay. Seterusnya saya berikan kepada pembatangan seterusnya. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung tentang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Yang terdapat ada 6 aktiviti. So yang pertama adalah sesi ta'aruf, iaitu sesi pengenalan yang mana merupakan aktiviti yang sentiasa menjadi kebiasaan pada sesebuah kelab apabila bermulanya perjumpaan yang pertama. Maka dari program sesi ta'aruf ini, pelajar akan lebih mengenali antara satu sama lain. Bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Maka dari segi rasionalnya, tidak wajarlah jikalau perjumpaan pertama sesebuah kelab tanpa sesi ta'aruf. Ini kerana dengan sesi ta'aruf ini dapat membentuk suatu ukhuwah yang erat di antara pelajar serta pengajar. Tanpa program permulaan seperti ini, ianya boleh menyebabkan perancangan program serta aktiviti tidak dapat berlangsung dengan sempurna. Yang kedua adalah aktiviti sesi induksi, iaitu kepimpinan. Sesi induksi kebiasaannya diadakan sejurus saja selesai sesi ta'aruf. Sesi induksi ini bertujuan untuk memberi pengenalan kepada ahli kelab seni silat tentang apa yang dimaksudkan dengan silat. Namun tidak heranlah bahawa setiap yang menyertai kelab seni silat ini pasti mengetahui tujuan utama adalah latihan silat. Dari segi rasionalnya, pengetahuan seperti latar belakang seni silat ni amat penting pada ahli kelab. Ini kerana supaya mereka ni dapat mengetahui aktiviti yang dilaksanakan oleh kelab seni silat tersebut. Impak yang dapat dilihat daripada perkongsian ini adalah sangat positif berbanding dengan idea perseorangan. Pak kata patah, bulat air kerana pembentong, bulat manusia kerana muafakat. Aktiviti yang ketiga adalah program bersama Pertubuhan Silat Seni Gayung Malaysia. Maka program bersama Pertubuhan Silat Seni Gayung Malaysia ini merupakan sebuah program ukhuwah yang melibatkan barisan ahli jawatan utama silat seni gayung Malaysia, iaitu PSSGM, dan ianya bertujuan untuk mendedahkan kepada para pelajar yang baru sahaja menyertai silat seni gayung, terutama berkenaan dengan struktur organisasi utama.
Program ini melibatkan seluruh sekolah mengikut negeri dan pelbagai perkara yang ditermeterai dalam program tersebut. Dari segi rasionalnya, para pemimpin sentiasa menaruh harapan yang tinggi terhadap generasi baru kerana kita sedar bahawa masih ramai pelajar yang menyertai sebarang kelab tanpa mengetahui tentang asal-usul serta struktur organisasi sebenar sebuah kelab. Baiklah, aktiviti yang keempat adalah kursus pengajaran silat seni gayung. Maka ini tidak hairanlah bahawa aktiviti kursus pengajaran silat seni gayung ini merupakan satu latihan intensif ataupun latihan tambahan untuk ahli kelab yang bakal menghadapi ujian kenaikan tali pinggang. Di dalam kursus ini peserta akan diberikan taklimat tentang format, tata cara ujian kenaikan tali pinggang. Kerana selain itu, peringatan tentang kehendak dan tahap silibus serta peluang terakhir untuk peserta berlatih sebelum menghadapi ujian. Kebiasaannya kursus ini akan dilaksanakan seminggu sebelum ujian. Maka dari segi rasionalnya, kita sedia maklum bahawa kursus pengajaran dan kejurulatihan ini adalah untuk melatih pelajar supaya bersikap profesional ketika berada di dalam suatu pertandingan atau sebarang acara yang disertai. Pelajar ikut bertanding akan lebih memahami peraturan dan patuh pada syarat yang ditetapkan oleh pengadil ataupun pihak yang berkuasa. Aktiviti yang kelima adalah berkaitan dengan program hari kurikulum, iaitu persembahan seni silat. Program hari kurikulum adalah satu program yang sentiasa diadakan di sekolah pada setiap tahun. Program kurikulum merupakan sebuah program yang dijalankan berkenaan apa-apa kegiatan yang dirancang dalam proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah. Maka pelbagai jenis aktiviti yang dijalankan iaitu penyertaan sukan dan permainan. Namun begitu, antara yang menjadi tarikan utama pada hari tersebut adalah persembahan silat gayung oleh pelajar-pelajar yang akan menunjukkan seni bunga silat yang sebenar. Maka dari segi rasionalnya, persembahan seni silat ketika hari kurikulum ini bukanlah tujuannya untuk menunjukkan kehebatan pelajar tersebut atau bermegah, namun ini adalah sebagai salah satu inisiatif kepada ahli kelab bagi memperkenalkan jenis silat yang menarik serta boleh menarik minat pelajar untuk lebih mendalami apa itu seni silat yang sebenarnya. Aktiviti yang terakhir adalah pertandingan silat peringkat daerah. Aktiviti ini ialah bertujuan untuk melihat kebolehan yang diperoleh daripada latihan yang dijalankan selama ini. Ianya bertujuan untuk menilai unsur-unsur seni di dalam beberapa aspek persilatan, iaitu dari segi aspek tari silat bunga hinggalah ke aspek bela diri. Maka pertandingan ini dijalankan dengan menilai persembahan sesuatu pasukan dilakukan di kalangan sesama ahli mengikut kaedah-kaedah pertandingan. Maka dari segi rasionalnya, pertandingan seni silat ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan dan kesedaran kepada para pelajar tentang kesenian silat Melayu turun-temurun. Tambahan pula, ianya juga dapat untuk melahirkan bakat-bakat baru dalam kategori yang dipertandingkan. Sekiranya kita tidak memupuk generasi muda pada masa kini, maka bagaimana kita ingin terapkan nilai-nilai seni silat dalam diri generasi pada masa depan? Yang terakhir adalah kaedah penilaian. Jadi penilaian adalah pelengkap yang melengkapi kitaran dalam pembangunan dan pelaksanaan kurikulum. Penilaian ini mampu mendorong pelajar supaya bergiat lebih aktif dengan menyertai kelab ini. Jadi terdapat dua kaedah penilaian, iaitu penilaian secara formatif dan juga sumatif. Penilaian formatif adalah ujian formal untuk mengesan kemajuan pelajar dari masa ke semasa. Ini dapat memperbaiki kelemahan pengajaran dengan keadaan segera. Manakala penilaian sumatif adalah untuk mengesan tahap pencapaian pelajar secara keseluruhan pada akhir sekali. Jadi untuk kelab kami, penilaian aktiviti terbahagi kepada beberapa bahagian. Jadi 20% yang pertama adalah mewakili bagi kehadiran setiap kali perjumpaan sebanyak 12 kali setahun. 50% adalah penglibatan ahli kelab, di mana kami bahagi kepada dua, iaitu 20% penglibatan di dalam kelas
melihat pelajar aktif dalam kelas, bertanya soalan, melibatkan diri. Dan 30% lagi penglibatan mereka di luar kelas. Contohnya seperti membuat persembahan silat, melibatkan diri dengan komuniti luar seperti pertandingan, pertunjukan dan sebagainya. 20% lagi adalah aktiviti perkumpulan di mana tenaga pengajar ataupun guru akan melihat aktiviti yang dibuat, melihat kerjasama antara ahli kelab tersebut. Dan 10% yang terakhir adalah kami masukkan kuis ataupun ujian di mana untuk menilai dan melihat pemahaman tentang silat dan sejauh manakah kelab ni telah membantu mereka. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.